Okay, Assalamualaikum. Minggu ni saya tak buat cash tapping, tapi saya nak buat satu review mengenai kesan cash tapping ni pada simpanan saya lah. Sebelum ni saya simpan macam part of gaji saya akan masuk ASB direct setiap bulan RM500. Lepas tu yang lain tu saya buat belanja lah, bayar yuran taska anak semua, dan baki untuk saya. Tapi biasanya sampai hujung bulan duit minyak, duit makan memang tak cukup, memang kena cari duit lain. So saya start guna cash tapping ni dah lebih kurang sebulan lebih. Kesan dia sangat bagus. Maksudnya saya memang boleh manage saya punya perbelanjaan. Macam contoh car maintenance kan. Car maintenance tu untuk servis kereta semua tu kan. Biasanya saya kalau time nak guna duit untuk tukar tayar ke apa, kena guna duit simpanan. So bila buat cash tapping ni, saya akan buat saya dah ada duit tu sebelum berlakunya tukar tayar tu kan, ambil masa macam setahun 2 tahun macam tu. So saya dah ada duit simpanan tu untuk next tukar tayar tu. So, maksudnya saya macam budget lah. So tak sentuh duit simpanan saya yang lain. Contoh yang untuk kita punya 1.5 bulan ni yang saya punya record lah. Saya punya record untuk 1.5 bulan start buat cash tapping. Kita start bulan Oktober hujung bulan. So ini bulan 11 dan ini bulan 12. So you all nampak ni, banyak ni, RM1,245 dalam 1 bulan lebih. Saya boleh staff duit saya, dan setiap hujung bulan saya tak ada lagi masalah tak cukup duit makan, tak cukup duit minyak. Sebab yang ni dua ni paling penting kalau untuk saya lah, makan time bekerja dengan minyak. So biasa macam kalau you all follow saya punya cash tapping video, tak kira kat YouTube ke kat TikTok ke, saya akan buat bila time gaji tu RM200 untuk makan, RM200 untuk fuel. Yang tu wajib. Sebab itu saya dah kira perbelanjaan saya untuk makan dan minyak untuk 1 bulan. Yang ni kita kena simpan asing kan. Jadi sekarang ni dah tengah bulan. So saya punya baki duit makan tu tinggal 150 lagi. Fuel ada 150 lagi. So kat sini dah 300 kan, kita dah staff kat situ. Nanti hujung bulan biasanya dia akan lebih RM50 kat sini. Saya extra ke RM50 daripada bajet saya. So ni Haikal tuition and school fee ni saya pun staff juga, sebab saya tak nak macam time nak bayar tu kena cekau duit lain, kena cari duit lain, pening. Saya tak nak lagi jadi macam tu. So saya akan staff RM20 setakat ni. And then nanti ada duit lain saya akan masuk lagi lah, sehingga maksimum saya ingat dalam cash tapping ni saya nak ada dalam at least 300 macam tu. So car maintenance ni saya sebelum ni tak ada langsung simpanan untuk car maintenance. Kira guna duit gaji lah kan. Kalau macam bulan tu kena apa-apa ke baiki kereta, memang sempit lah kan. So saya tak nak lagi macam tu. Saya buat car maintenance. Sekarang ni dah ada 213. You all macam bukannya masuk sekali 200, 300 dalam poket car maintenance ni semua. Kalau you follow saya punya cash tapping tu, saya tak masuk banyak tu. Saya masuk RM10, RM20. Macam every week tu ada je saya masuk. Macam duit belanja saya tu kan, kita jadi bila kita buat ni, kita jadi systematic. Kita tahu untuk makan kita belanja berapa, untuk minyak kita belanja berapa. So untuk macam contoh saya nak bagi mak bapa saya dengan adik-beradik saya makan, saya bubuh letak kat situ berapa ringgit. Myself pun medical, sedekah. Lepas tu bila dah macam seronok kita tengok kan, macam hujung bulan tu kita tak pening. Tak pening means macam
nak makan apa nanti ni susah ni, tak ada. Sebab kita dah asing awal-awal duit gaji kita supaya kita tak boros. Zaman sekarang ni tak boleh boros, tak boleh nampak kaya depan mata orang macam mana. Tapi hakikatnya nak tunggu hujung bulan, awak dah macam parah hidung dah, mula dah nak bincang kawan. Kawan pun sindir-sindir semua kan, cakap hutang lama tak bayar lagi, contoh lah kan. Macam tu. Lepas tu yang ni, kalau you perasan, saya akan start tahun depan ni 52 week challenge. Saya akan menyimpan lebih lagi daripada tu. RM RM1 challenge ni memang ada orang kata susah nak menyimpan. So takkan RM1 satu hari you rasa macam susah, sedangkan RM1 tu macam kadang-kadang orang pun macam okey je, kecil kan, kecil, macam nampak kecil, tapi lebih baik RM1 simpan RM1 tu daripada tak ada langsung simpanan. So saya buat juga RM1 ni. Lepas tu holiday and challenge. Bila sebut holiday and challenge ni, bila start buat cash stuff ni, saya boleh bawa anak saya pergi jalan semalam dekat yang dinosaur punya, yang dekat Kuantan tu, kat Taman Teruntum. Saya boleh buat jalan kat dia. Macam saya dah ada, macam bila sama masa tu kita nak guna, kita dah ada tau. Macam tak ada macam nantilah nak kira bajet lu, nantilah bulan depan. Kita tak tahu apa lagi masalah, kita tak cukup duit apa lagi kan. Kita tak tahu apa yang ke depan tu, kita perlu duit apa nak guna semua kan. Lepas tu emergency fund ni, kita kena ada emergency fund. Sebab kita tak tahu macam mana tahap emergency kita tu lah kan. Macam kalau saya ni baru start memang sikit lah, 90 baru. Macam birthday gift ni memang every month saya akan asingkan RM100 ke RM100.5 ke, ikut duit gaji saya yang mana macam saya rasa macam lebih ke apa untuk birthday gift. Birthday gift ni ramai lah. Mak saya, ayah saya, adik-beradik saya, suami, anak, semua tu dalam birthday gift ni lah nak kena bagi. So ampau hari raya, okay. Macam kalau kita fikir masa time raya tu, tunggu harap duit bonus. Bonus belum tentu sekarang ni. Boleh kerja pun syukur Alhamdulillah dah, belum tentu dapat bonus sekarang ni. So saya mula menyimpan duit ampau ni bermula dari sekarang. So saya ada lagi lebih kurang 5 bulan untuk kumpul duit raya nak bagi mak ayah dan adik-beradik, anak sekali, suami sekali. Okay. Lepas tu Haikal pocket money, Haikal Haziq pocket money ni, dua orang anak saya ni dia dah start macam nak membeli sendiri kan. Ada nak beli coklat lah, nak beli apa. So saya staff juga, saya macam kumpul-kumpul. Staffing ni macam you kumpul-kumpul untuk next kegunaan you. Tak semestinya you kena guna bulan tu, you simpan tu untuk kegunaan next. Macam car maintenance tu saya paling penting, saya stress dekat car maintenance. Sebab kereta ni kalau dah rosak, kita wajib baiki. Sebab tu macam orang kata keperluan kita untuk bergerak pergi kerja semua, macam makan kan. So yang tu kena ada. Kalau tidak, kalau tak ada tu, takkan awak nak macam nak tumpang orang semua kan. Jadi macam kita perlu kereta tu. Jadi walau macam mana pun you kena baiki. Jadi bila kena baiki, yang ni wajib simpan car maintenance ni. So yang ni anniversary ni sajalah saya tambah untuk saya. So saya tunjuk ni setakat 1.5 bulan, dua-dua buku ni amount dia banyak ni, RM1,245. Tapi buat apa pun, buatlah cash stuff macam saya pun, kalau tak disiplin, kalau tak kawal diri, kawal belanja, orang kata kalau tak tahan diri tu, memang tak akan jadi. Saya cakap awal-awal, memang tak akan jadi. Untuk dapatkan sesuatu, kita kena berkorban sesuatu yang lain. Maksud saya, untuk awak menyimpan, tak kira lah gaji berapa pun, kita menyimpan jangan ikut orang. Jangan ikut macam saya kan. Awak tak boleh ikut saya punya item kat sini. Awak buat
ikut awak, apa yang awak perlu, apa yang awak nak simpan untuk apa. Macam tak boleh ikut saya sebab poket awak tak sama dengan poket saya. Macam tu. Jadi kita menyimpan jangan ikut orang. Kalau kita ikut orang, kita tak akan menyimpan. Kita akan rasa susah. Jadi ada orang tanya saya, macam mana nak menyimpan? Macam mana nak menyimpan? Saya kata memang susah. Saya sendiri pun nak start memang susah. Dah kita nak, dah biasa pun mewah kan belanja. Bukan mewah macam mana, maksud saya kalau kita nak kita beli. Macam tu kan, style gitu kan. So, kalau tak pun kita punya apa tu, komitmen kita tinggi. Komitmen kita tinggi berbanding dengan gaji kita. So nak start tu memang sakit. Memang sakit. Serius. Macam video yang saya share tu kan, yang macam mana nak menyimpan dengan gaji 1,500. Saya faham banyak orang kata, adalah yang komen macam apa, 1,500 macam nak simpan kalau setakat apa duduk dengan mak ayah, makan mak ayah tanggung, boleh sembang. Actually sebenarnya dekat minda awak tu, untuk menyimpan ni, benda yang paling pertama awak kena buat dekat minda awak tu, awak simpan. Saya nak simpan duit untuk masa depan. It doesn't mean berapa ringgit. Sebab tu saya kata RM1 lebih baik dari tak ada langsung. Dia tak perlu banyak macam orang. Contoh, orang boleh simpan sampai 10,000, 20,000 setahun. Takkan awak nak ikut dia? Gaji dia berapa kan? Kita tak boleh ikut orang. Kita ikut cara kita. Even orang tu boleh simpan 10,000, kita boleh simpan setahun RM365 sebab RM1 sehari kan. So at least you ada RM365 dari kosong langsung simpanan, tak ada langsung. So kalau tahun kedua dah jadi RM600 lebih. Contoh, bila dah macam tu, dia macam dah boleh jadi disiplin, you boleh up lagi, boleh try lagi kan, try and error. Dan tak semestinya bergantung dengan pendapatan yang asas tu, maksud saya yang pendapatan utama yang kita bekerja part time. So you boleh usaha untuk part time, tak kira part time macam mana. Part time yang dekat part time dekat rumah pun boleh, online, jual online ke apa, macam tu. Kita kena usaha untuk ubah kehidupan kita dalam, kalau macam dari segi Islam pun, Islam tak cakap okey doa semua dapat. Tak, Islam tak suruh kita berserah. Islam suruh kita berusaha. Bila kita dah berusaha, then baru kita tawakal. Memanglah awak kata sembang boleh lah, apa gaji gini-gini. Saya cakap kat awak, gaji saya kecil je. Serius, gaji saya kecil je. Kalau orang tanya saya, macam mana boleh simpan, macam mana kan, macam mana boleh simpan banyak, macam mana stres, sampai parents saya, suami saya kata, taat lah makan tu. Orang tu kata taat lah makan. Dia kata begitu. Macam apa, maksudnya macam saya makan, kalau kat tempat kerja kan saya bajet RM10 satu hari kan, saya boleh makan RM3 je. Awak tahu tak saya makan apa? Saya makan hati dengan hati ayam tu, masak pedas, masak lada tu dengan pedas tu, pedas ayam tu dengan nasi. Itu saja. Air saya bawa bekal RM3 satu hari. Balik-balik petang tu baru saya makan kat rumah. Sebenarnya kita jangan pandang negatif tau. Bila kita nak buat sesuatu, kita kena buat yang betul-betul kita memang macam berazam tu, biar kita buat sampai jadi. Bukannya seksa diri. Kalau macam kita fikir seksa diri kan, so tu pilihan masing-masing lah. Macam saya tak rasa macam makan benda tu jadi macam seksa diri. So one day, macam saya ada masa saya macam time gaji ke, time apa ke, saya akan makan besar. Macam makan besar tu means makan macam dekat kedai yang KFC ke, McD ke, apa tu, Korea ke, makanan Korea, Mr. Dagabi ke, apa benda ke, mak ayah habis beratus ke. One day saya akan treat diri saya macam tu. Tapi untuk start menyimpan tu, kita kena berkorban. Itu je saya boleh cakap. Nak dapat apa-apa, tak ada benda yang datang bergolek tanpa berkorban.
pendapat saya lah. Saya tak tahulah orang fikir macam mana. Kalau so much negatif, awak fikir negatif, tak boleh lah. Benda apa pun tak akan jadi. Serius. Ni duit Shilly yang saya kumpul 1.5 bulan ni. Serius, macam sangat berbaloi kalau you all ikut yang ni. Sebab memang dia akan train you macam mana nak simpan duit. Ni yang saya kata tadi tu. Contoh food kita simpan kat sini, few kat sini, seminggu sekali kita akan ambil. Groceries ni saya dengan suami memang plan beli barang dapur. Setiap awal bulan boleh gaji tu settle barang dapur yang kering lah. Lepas tu yang ni expenses macam susu anak semua sebulan tu kita beli terus satu pukat. Tak ada nak beli sikit-sikit. Sebab apa? Yang ni dia orang wajib. Kalau tak ada, tak menangis kita nak gagal duit tu kalau duit tak ada. Macam mana nak cari duit tu kalau duit tak ada. Yang ni benda wajib kita simpan awal-awal. Kita asing awal, kita beli awal-awal. So kita nanti hujung bulan tak kepikir dah. Nak macam mana nak top up susu ni, tak ada duit dah, apa-apa tak ada. Macam tu. Kita settle lah. Boleh gaji tu settle semua. Macam tu. Kalau saya lah. Sebab apa? Sebab hujung bulan tu memang gaduh besar kalau duit tak cukup. Okay, ni duit tuition dia orang lah. So ni kan maintenance saya. Ni record yang saya masuk, duit masuk tu. Yang ni untuk family saya lah, belanja makan macam tu kan. Yang ni myself. Saya beritahu kat awak saya cakap ikhlas lah. Saya hampir kalau setiap tahun tu beli baju raya tu suami saya beli kan. Yang tu je sekali setahun je saya beli baju. Dah 4 tahun dah saya tak beli baju sendiri. Saya harap baju raya yang suami saya bagi. Yang ni bila saya buat macam ni, saya dah boleh beli baju dah. Jadi macam dengan duit gaji saya tu, sebelum ni tak tahu gimana duit gaji saya. Tak planning. Kita berkenan kita ambil kan. Macam tu tak ada planning dan tak ada bajet langsung. Ikut suka hati je. Betul duit tak tahu gimana. So ni medical. Dulu tak ada medical punya ni. So senang. Sekarang ni dah. Kalau ada apa macam emergency kan, nak beli obat restoran ke, obat demam ke, nak beli vitamin anak ke, so kita ambil kat sini. Benda yang kecil-kecil lah. Kalau masuk hospital tu duit simpanan lah. Kita memang kena pakai duit simpanan lah. So ni sedekah. Sedekah ni yang spesifik. Saya dulu sebelum ni saya ada 1, 2, 3 bulan tu saya akan buat bantuan pack makanan untuk 20 ke 30 orang, yang mana dalam pack tu ada beras, gula, minyak, semua tu lah yang bahan asas kering untuk sedekah pada orang yang memerlukan. So yang ni biasanya RM500 saya akan buat pack tu untuk sedekah tu lah. So yang ni saya punya planning lah untuk next year punya, buat macam tu. So yang ni satu yang binder yang first. Okay, yang ni sebab saya dah seronok buat yang ni, saya tambah satu lagi buku, saving challenge. Saving challenge ni kecil-kecil je, tak payah besar-besar pun, tak perlu masuk 2, 3, 4 atau 500 pun. Maksud saya maksud saya tu 52 week challenge ni kita akan start tahun depan. Sebab setahun 52 minggu. So dalam ni saya akan masuk, kalau seminggu tu ada lebih duit RM1 lah saya akan masuk. Dia macam tak ada isu spek macam mana spesifik tu macam wajib setiap minggu masuk RM10. Jadi macam korang tak nak rasa menyimpan, kau rasa macam satu beban. Menyimpan ni satu beban. Kau buat sesuatu benda biar kau suka. Jangan buat sesuatu benda yang boleh jadi beban. Memang tak akan buat punya. Benda yang beban ni tak ada orang nak buat. Serius cakap. Yang ni duit RM1. RM1 challenge. Tengok. Saya dapat RM112 dalam masa 1.5 bulan. Duit RM1 tu saya simpan je. Saya tak guna pun. Saya pecah duit saya yang lain tu. Saya simpan, saya masuk kat sini. Dapatlah banyak ni. Lepas tu holiday and day out. Yang ni kita dah guna lah. Yang pergi dekat dinosaur tu, yang dekat zoo teruntung tu, Kuantan tu, kita dah guna dah. Tinggal RM40 je sekarang ni. Emergency fund saya tak pernah sentuh lagi. Masuk je. Birthday gift pun saya baru start bulan lepas. So saya masuk je. Ni hari raya ampau. Yang ni untuk dia orang punya duit poket anak saya. Dan ni anniversary.
Okay, settle. So benda ni menyimpan ni kena paksa actually. Kau tak boleh bagi alasan banyak-banyak. Kalau bagi alasan banyak-banyak sampai bila pun tak akan menyimpan. Serius. Kalau rasa macam susah, tak ada sangat, at least RM1 satu hari. Kalau tak boleh pun RM1 satu hari, coin lah. Simpan-simpan macam ni. Saya pernah simpan, suami saya pernah simpan duit coin. Boleh dapat 500-600 satu tahun. Serius. Sebenarnya bagi saya tak ada alasan untuk menyimpan. Macam-macam mana pun you all boleh menyimpan walaupun sedikit. Sebab tu saya selalu cakap RM1 lebih baik daripada tiada langsung. Memanglah macam kau banyak duit kau boleh lah. Tak ada pun. Saya tak banyak duit pun. Serius. Gaji saya pun tak sampai RM2,000 pun. Macam yang saya share dalam video tu. Gaji saya tara tu lah. RM1,500 macam tu. RM1,600. Okay, direct lah kita cakap. RM1,600. RM1,600 saya ada kereta. Kereta kena bayar RM500 satu bulan. Boleh bayang kan maksud saya tu kan. Macam mana. Memanglah kata yang kita gabung dengan suami kita tu berapa semua gaji kan. Saya cakap suami saya pun tak sampai RM2,000 gaji. Sebab tu saya amalkan benda ni. Saya amalkan menyimpan. Macam mana pun kita akan menyimpan. Sikit pun saya akan menyimpan. Sebab kita tak tahu apa yang akan jadi di masa hadapan. Selagi kita tak manage perbelanjaan kita, selagi tu kita tak akan boleh menyimpan. Tu je lah. Selesai membebel. Saya harap bergunalah cara saya menyimpan ni. Mungkin anda boleh buat contoh kan. Cash stuffing ni untuk mengawal perbelanjaan anda. Bila awak dah boleh kawal perbelanjaan awak, automatik awak boleh menyimpan. Serius. Walaupun sikit, at least menyimpan. Macam ASB, tabung haji. Orang kata kecil kan dia punya dividen. At least ada daripada tak ada langsung. Maksudnya awak masuk 100. Hujung tahun awak dapat dividen. Tanpa buat apa-apa. Awak cuma letak duit awak situ je 100. Bukan jangan kerja pun. Letak duit awak tu awak simpan 100. Awak dapat duit dividen tambahan lagi. Dan ASB dengan tabung haji ni saya tak pernah dengar lagi dia kurangkan duit kita sebab investment dia fail. Maksud saya investment dia gagal kan, macam rugi. ASB walaupun dia orang rugi investment, dia orang tetap bagi dividen. Kita dan modal kita tu, yang pokok kita tu takkan hilang. Dia ada kat situ je. Jadi sama-samalah kita menyimpan. Sebab ekonomi sekarang ni tak menentu dan payah nak cakap macam. Saya pun selalu fikir macam mana ni. Kereta saya ada 5 tahun lagi tak habis bayar. Macam mana. Jadi the way is simpan lah. Kita cut lah perbelanjaan kita. Kalau hari-hari macam tu, tiap-tiap minggu makan KFC, tiap-tiap minggu makan McD, kita cut lah. Kita cut sebulan sekali. Bukan nak apa, sebab benda lain boleh makan lagi kan. Benda yang lebih murah tu ada untuk isi perut kita. Memang masa ni kita struggle. By time yang kita dah sampai masa kita bersenang lenang tu, bukan bersenang lenang macam orang kaya, macam billionaire tu. Maksud saya sampai masa tu kita nak guna duit. Macam tu kereta rosak, kita ada duit nak pakai. Kita tak ada nak pergi pinjam dengan orang, nak kena dengar orang hina kita. Kau apa tak sampai hujung bulan dah tak ada duit pakai kereta sangat. Kan ada orang hina-hina macam tu kan. Kita tak perlu dengar benda tu. Nak pinjam dengan adik-beradik pun ada masalah dia juga. Tak semua orang, kadang-kadang orang nampak kita ni gaji besar, tapi komitmen banyak mana. Banyak kan. Orang tak tahu. Orang nampak kita je gaji besar, kita tak ada apa pun. Sungguh sampai hujung bulan tu dah pensan dah tak ada dah duit. Jadi belajarlah menyimpan. Serius, itu sangat penting. Bagi yang nak terima ni dari segi positif lah. Kalau tak boleh terima, dan saya nak cakap apa, saya cuma mengajak
orang yang ingin menyimpan dan ingin bebas hutang, dan pada masa hadapan tu insya-Allah kalau panjang umur kita boleh hidup dengan lebih tenang tanpa beban hutang dan tanpa nak fikir macam mana nak cari duit ni, macam mana nak survive. Okay, jumpa lagi next time. Bye.